Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, aku buat video ni pagi. Okey. Jadi, sebenarnya kalau kau tanya aku lebih nak menunggu sebenarnya. Uh, Game week ke-19 ni sebenarnya. Mungkin ada game-game yang postpone. Jadi akhirnya macam biasalah ada game kita yang postpone. Tak apa, kita cerita kejap lagi. Okey, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih pada korang dah subscribe video aku ni. Uh, dan dah subscribe aku punya channel pun dah klik button loceng tu pun dah. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada yang ada komen, segala benda tu aku akan take note benda tu untuk aku perbaiki untuk akan datang. Okay, untuk game week ke 18 banyak game postpone. Okay, banyak game postpone. Kemudian kita ada 4 game saja. Leeds United dengan Arsenal, okay, kemudian Newcastle dengan Man City, Wolves dengan Chelsea, Spurs dengan Liverpool. Satu game yang aku rasa game 19 18 tu ada satu game yang aku rasa sepatutnya tim tu menang. Okey, Chelsea. Okey, antara Wolves dengan Chelsea. Nampak sebenarnya yang Wolves agak bagus dengan tim-tim besar. Okey, kalau ikutkan bonus pun untuk Wolves tak banyak. Okay, ada peluang sebenarnya Wolves untuk menang game tu. Okey, kemudian antara game Man City dan Newcastle, aku dah jangka dah Man City akan menang. Antara Spurs dengan Liverpool, nampak tentangan daripada Spurs setelah berehat. Aku agak panjang juga. Game week ke 17 dia tak terlibat. Game week ke 4, 6 dan game week ke 16 pun tak terlibat. Jadi dua game week yang aku rasa Spurs agak relax sikit, agak bertenang sikit, disebabkan COVID. Okay, kemudian game Arsenal yang aku jangka juga Arsenal menang, tapi aku tak, kalau kau tanya aku macam game week sebelum, video sebelum ni aku dah bagi tahu yang akan ada jaringan, ada bolos. 4-1 kemenangan Arsenal dengan Leeds. Nice lah. Okay, tapi player yang aku ambil tak kena. Okay, tak kena dengan game week tu. Okay, tapi yang aku predict jadi. Okay, sebelum aku mulakan, aku bercerita pasal point aku lah. Point game week ke-18 tu 59. Ala seed rank aku dalam 133. Kemudian overall rank, okay, daripada 451 737, aku turun 419, aku naik 419 820. Agak nice. Daripada ala seed rank pun daripada 139 aku naik 133. Target aku sebenarnya bawah 128, so aku boleh pergi ke Piala Super ala seed. Okay, untuk Piala Super version 1 yang Al-Hasib buat, okay, kita dah tahu pemenang. Tahniah kepada skuad Maradona. Okay, kalau ikutkan game yang pada aku agak menarik juga sebenarnya. Dalam hari Sabtu tu selepas game Arsenal tu, kalau ikutkan tim Inzaghi agak mendahului. Okay, lepas tu lepas habis game week ke-18 tu kita boleh nampak kemenangan lebih pihak kepada Maradona punya tim, Maradona punya squad. Kita tahniah sekali lagi. Okay, itu untuk point aku. Okay, point game week ke-18. Untuk Piala Super, okay, sorry aku balik Piala Super tadi. Untuk Piala Super, untuk version tu Classic, kita akan buat start game week 26. Okay, close untuk game week, close sampai game week ke-24, daripada top 1 sampai ke top 128 lah. Kita akan buat live, secara live, untuk undian macam biasa. Okay, kita bercerita balik pasal point. Okay, ini point aku 59. Dan kita terus pada forecast aku minggu lepas, iaitu prediction yang aku buat untuk game week ke-18. Okay, untuk game week ke-18, kau tengok pada video sebelum ni aku dah up 6 player macam biasa. Dan 6 player ni antaranya adalah Watkins dengan target. Yes, game tu postpone disebabkan COVID. Okay, lawanan aku boleh jangkakan bertemu dengan Burnley. Kalau ikutkan aku lebih kata berpihak pada Aston Villa atas paper lah. Okay, game tu postpone. Okay, aku rasa ramai juga yang ada Watkins. Okay, jadi pertukaran tu berbeza sikit. Okay, mungkin ada yang keluarkan Watkins, mungkin ada masih lagi simpan Watkins dalam bench. Kemudian kalau ikutkan game week 18 tu, sebenarnya ada benda yang tak jangka. Daripada tak silap aku dalam pukul 9.30 close masa tu,
bertukar jadual dia pada 9.30 kepada 12.30 malam. Jadi aku buat 2 kali live juga masa tu. Okay, untuk player yang tak berapa cantik point dia, antaranya Ziyech dengan Grealish. Grealish tak main. Okay, dalam YouTube aku dengar cerita Pep sendiri tak mengeluarkan, tak meletakkan Grealish dalam first E pun disebabkan ada salah disiplin pada Grealish dengan Foden tak silap aku. Okay, tapi tak pasti ya, tak confirm benda tu. Tapi aku dengar cerita lah ada masalah disiplin. Okay, untuk Ziyech, point yang pada aku agak tak best. Okay, untuk Ziyech 3 point saja. Main 64 minit. Okay, dapat situ 2 point. Kemudian ada 1 clean sheet, 1 point. Yes, kalau kau tanya aku, game yang agak berbeza sebenarnya pada Chelsea. Aku tak tahu sebenarnya, aku tak nampak pada attacking Chelsea tau. Mason Mount tak menjadi, Ziyech tak jadi, Pulisic pun pada aku tak jadi. Agak rugi situ pada yang siapa ada player Chelsea masa tu. Line up yang sama daripada pada Chelsea punya team, iaitu okay, line up yang sama, formation yang sama. Aku nampak kat sini yang betul-betul bekerja keras Rudiger lah. Okay, bekerja keras untuk menang dalam game tu. Dan aku boleh katakan Wolf agak baik juga dekat home, dan bertemu dengan tim yang besar agak bagus. Okay, mungkin pilihan korang akan datang, mungkin boleh fikir sama ada nak ambil Wolf punya player atau tak. Tapi tengok kita punya, tengok FDR juga. Okay, jangan digunakan ambil sewenang-wenangnya lah pada aku. Sebab kita banyak lagi game yang akan tempuh. Okay, game week ke-19 ni, game week ke-20 ni pun kita tak tahu macam mana siapa team yang akan main. Postpone, cancel, kita tak tahu lagi. Okay, yang tahu hanya beberapa team. Kita akan cerita kejap lagi. Kemudian untuk okay, bercerita pasal Ziyech ni, aku boleh kata dalam statistik pun agak tak menarik juga sebenarnya. Okay, long shoot, kosong on target, kosong juga expect goal. Tak nampak penguasaan bola kat situ pada Ziyech. Okay, hanya satu key pass je. Pass tu pun pada aku agak sedikit sangat lah. Agak sedikit. Untuk minggu ni ada lagi player Chelsea aku letak dalam kumpulan player. Jangan masuk selepas ni. Kemudian untuk player yang menjadi, ada 2 player, Arnold dengan Martinelli. Yes, kalau kau tanya aku rugi aku tak letak Martinelli dalam aku punya game, dalam aku punya team. Okay, memang rugi gila. Sebab ini aku boleh nampak dalam beberapa prediction aku boleh kata dalam 6 player ni, aku boleh kata 3 yang menjadi. Okay, banyakkan yang aku predict lah. Tapi aku tengok pun disebabkan atas paper juga, paper mengatakan pertemuan game ni lebih berpihak pada ni, game ni berpihak pada ni. Okay, tapi aku rasa aku kena betul-betul follow balik benda ni. Kalau aku rasa perlu player tu dimasukkan, aku rasa aku kena ambil pada prediction aku ni. Buat untuk minggu ni mungkin aku akan buat macam tu. Okay, untuk Martinelli, 2 gol yang dapat dengan Leeds 4-1 game tu menang. Okay, 15 point, ada 2 gol, ada bonus lagi tu. Okay, nice, aku cakap memang nice gila. Okay, minggu ni kalau ikut pada fantasi Premier League, aku boleh nampak ramai gila yang akan ambil Martinelli minggu ni. Yes, kalau ikut pada energy yang ada ni, aku nampak 359-507. Aku rasa ramai gila yang akan ambil Martinelli minggu. Okay, kemudian untuk Arnold pula aku boleh katakan walaupun seri game tu, tapi aku boleh katakan game tu agak seronok juga. Cuma aku rasa macam ada, aku boleh katakan advantage juga pada Spurs. Okay, sebab waktu rehat dia agak panjang. Okay, dalam kalau 2 game week tu biasanya 2 minggu lah, tapi sampai ikut 2 minggu. Tapi aku boleh katakan advantage, memang advantage pada Spurs. Persediaan dia orang agak tinggi juga. Okay, kemudian Arnold sendiri ada assist, bonus juga.
ada goal conceded, ada negatif 1. uh, price yang pada aku price yang anggap pada aku, kalau contoh pada yang tak ambil waktu ni, aku rasa agak rugi. Mungkin pada yang ada sekarang ni mungkin dah lama ambil. Macam aku pun dah lama ambil. Price yang kalau tanya aku, aku start ambil daripada 7.9 lagi. Okay, mungkin ada yang awal daripada tu lagi. Harga yang ada aku agak tinggi sebenarnya. Untuk statistik agak bagus juga. Ano, 2 shoot, 2 on target, 0.31 expect goal. Yes, nice. 4 key pass, 0.57. Berbanding dengan Martinelli, aku boleh kata Martinelli lagi bagus lah. Sebab 5 key pass yang dia pegang. Okay. Jarang sebenarnya kalau kau tanya aku untuk bukan jarang lah sebenarnya. Untuk kedudukan Martinelli dalam formation sendiri, aku boleh nampak yang memang banyak bola, banyak bagi pada dia. So minggu ni bertemu dengan aku, minggu ni dia akan bertemu, Arsenal akan bertemu Norwich. Okay. Okay. Ini fokus result to game week ke-18. Okay. Sekarang ni kita masuk game week ke-19. Tapi sebelum masuk start game week ke-19 ni, prediction aku boleh katakan 3 game ni confirm cancel. Okay. Game antara Liverpool dengan Leeds baru je confirm hari ni cancel. Kemudian Wolves dengan Watford, Burnley dengan Everton. 3 game ni confirm tak ada. Jadi kalau kau tanya aku, dalam team aku sendiri pun aku ada 3 player Liverpool. Untuk Wolves aku ada 1 player. Untuk Watford aku ada 1 player. Dan untuk Leeds pun aku ada 1 player juga. Burnley dengan Everton dua-dua tak ada. Okay. Tapi kat situ saja aku dah ada 4 ada 6 player. Okay, 6 player. Dan seperti yang kita tahu, okay, dah di up sendiri dalam Facebook, katakan Fantasy Premier League sendiri bagi kita 1 lagi free hit, okay, dalam tahun ni. Okay. Sorry ya. Dalam tahun ni. Okay. Jadi ada peluang untuk korang nak buat free hit. Tapi ingat, dalam masa yang terdekat ni, okay, game week ke-19 dengan 20 agak dekat. Okay. Kemudian untuk game week ke-21, tak satu bulan hari Sabtu, tak lagu Sabtu, agak nice juga. Okay. Tapi kita mengharapkan semua game tu berjalan. Okay. Kita mengharapkan game tu semua berjalan. Game week ke-22 jatuh 15 Januari. Ada gap masa lebih kurang 2 minggu juga. Okay, 2 minggu. 1 hari bulan last untuk game week ke-21. Kemudian game week ke-22 15 hari bulan, iaitu hari Sabtu juga. Ada gap kat situ. Okay, 2 minggu. Jadi kita tak tahu dalam tempoh-tempoh tu mungkin ada international game ke, ataupun UEFA ke, ataupun Champion League ke. Okay. Aku tahu mungkin ada. Okay. Jadi agak kena jaga-jaga sini. Tapi yang aku dapat info mengatakan game week ke-21 dan 22 akan ada game. Double game. Okay. Jadi kita kena tunggu. Okay, kena tunggu. Jadi pemilihan player korang tu kena betul-betul kena pastikan dalam FDR tu agak sesuai dalam waktu tu. Dan dalam masa sama kita kena berjaga juga untuk game-game yang cancel dan postpone. Iaitu yang aku rasa ramai player-player kita, ramai manager kita dah terti. Okay, kita bercerita pasal prediction player kita. Disebabkan tadi pun Liverpool dengan Leeds kita dah tahu cancel. Hari ni tak salah aku, mungkin hari ni cancel game tu. Jadi kita fokus pada game-game yang berjalan lah. Antaranya salah satu player yang aku rasa aku berfikir nak ambil untuk okay. Yes, kalau kau tanya aku untuk manager-manager yang terlibat macam 3 player, 4 player, okay, yang terlibat dengan tak terlibat minggu ni. Jadi aku rasa agak sesuai juga korang gunakan free hit minggu ni kan. Okay. Tapi ingat, bila guna free hit ni agak kecewa sikit kalau guna free hit minggu ni akan menyebabkan game week ke-20 korang akan berubah pada tim yang asal. Okay. Mungkin sebelum ni korang untuk free hit korang tak ada salah. Tapi untuk game week ke 20 tu
confirm salah akan ada balik lah. Itu biasa free hit. Yang kita faham pasal free hit lah. Okay. Jadi adakah sesuai waktu ni korang nak guna free hit? Yes. Itu kita akan cerita kejap lagi. Okay. Untuk player minggu ni, salah satu player yang aku predict adalah Sun. Okay. Harga yang pada aku agak tinggi juga, 10.3. Okay. Dari segi total point 88. Game week 5 game week yang ada ni, kalau ikutkan 3-2-8, 13-7. Lawan Liverpool game week ke-20, game week ke ada aku Spurs game week ke-16 lah sebenarnya. Okay. Seri dengan Liverpool 2 sama. Kemudian ada jaringan daripada dia. Okay, 7 point kat situ. Boy. Ada 2 shoot, ada 1 on target, kemudian 0.49 expect goal, 2 key pass, 0.16 expect assist. Minggu ni bertemu dengan Crystal Palace. Okay, korang kena ingat ya. Segala atas paper, okay, mungkin tak akan menjadi benda utama korang untuk ambil player ni. Okay. Tapi kadang-kadang boleh guna juga rekod-rekod macam ni. Pertemuan antara Spurs dengan Crystal Palace ni, kalau tanya aku, okay, pertemuan diorang ni sebelum ni yang latest punya, okay, kemenangan berpihak kepada Crystal Palace 3-0 game tu. Itu zaman itu masa si Nuno pegang. Okay, Nuno pegang 3-0. Dan jaringan yang ada pada Crystal Palace tu sendiri adalah jaringan daripada Edward. Okay. Kemudian ada 2 Edward. Kemudian 1 daripada Zaha. Ada 1 penalti. Okay. Zaman tu memang Nuno yang pegang. Tim pun main dekat away, main dekat Crystal Palace punya tempat. Jadi kena hati-hati benda ni. Okay. Tapi aku tak boleh nak cakap benda ni sebagai benda utama korang untuk korang pilih Sun. Tak. Dari segi dari segi permainan Spurs dekat home agak bagus sebenarnya. 9 perlawanan, 6 boleh kata kemenangan, 1 seri dan 2 kalah. Itu untuk Spurs. Untuk Crystal Palace dekat away saja agak tak berapa nak bagus. Okay, ada 1 kemenangan saja. Ini yang kita kena hati-hati. Ini yang kita tengok. Dan aku boleh katakan dalam perlawanan antara kedua-dua game ni, kedua-dua tim ni, aku boleh katakan Spurs akan menang game ni. Okay, itu predict akulah. Okay. Kemudian kita bercerita pasal player yang ke 2 dan 3 pada aku, iaitu Odegaard dengan Fornal. Yes, sebelum ni aku meletakkan Martinelli. Okay, kali ni aku letakkan Odegaard. Okay, korang tengok pada kipas dia. Kipas dia, pertemuan dia bertemu dengan Leeds United. Okay, agak tinggi sebenarnya, 5 kat situ. 2 shoot, okay, 1 on target, 0.92 expect goal. Expect goal 0.92, agak tinggi. 5 key pass dan 0.28 expect assist. Yes, pada aku agak play agak cantik. Sama juga macam Fornal. Okay, cuma berbezanya Fornal ada waktu dia bertenang, iaitu game week ke-17 dia tak, iaitu West Ham tak main. Jadi kalau ikutkan kedua-dua player ni adalah berada dalam kedudukan attacking midfield. Jadi kedua-dua player ni agak sesuai korang nak letak dalam. Cuma kita takut Fornal mungkin tak bermain. Okay, tapi dari segi yang aku tengok pada dia punya game-game sebelum ni, aku boleh katakan agak selalu juga bermain dalam beberapa minggu ni. Okay, iaitu kalau ikutkan start daripada game week ke game week ke-15 saja, 15, 16, yang aku boleh nampak hanya kurang daripada 30 minit main. Jadi masuk je game week ke-17 kita nampak walaupun kalah West Ham pada Arsenal, tapi aku nampak permainan dia lebih daripada 80 minit lah. Okay, lebih daripada 60 minit. Yang aku rasa agak sesuai untuk diletakkan Fornal dalam korang punya tim. Dari segi pertemuan diorang antara dua ni, aku boleh katakan perlawanan antara Southampton dengan West Ham, aku boleh katakan berpihak kepada West Ham lah. Okay, yang aku nampak dari segi performance yang ada sekarang, iaitu kalau ikutkan dari atas paper, boleh katakan pertemuan last adalah tahun bulan 9, okay, 11 bulan 9 2021, 0-0.
Dan sebelum tu ada pertemuan 23 bulan 5. Kemenangan berpihak pada West Ham 3-0. Dan kalau ikut pada yang aku tengok sekarang ni adalah uh, Ronald ada dua jaringan. Ada dua jaringan di situ. Pertemuan yang pada aku agak menarik juga sebenarnya antara Spurs dengan West Ham dengan Phantom. Okay. Bermain dekat home. Okay. Bermain dekat home dari segi atas paper, atas table aku boleh nampak West Ham agak bagus juga dekat home. Okay. Dan Southampton dekat away kita boleh tengok agak tak berapa best juga. Kemenangan hanya satu saja. Jadi korang boleh. Ini yang aku nampak. Okay. So Odegaard pula aku boleh katakan salah satu player yang agak sesuai juga sebenarnya diletakkan. Dari segi kedudukan dia dengan Fona lebih kurang je bro. Okay. Memang lebih kurang je. Attacking midfield. Tapi kalau ikutkan, okay, kita bercerita pasal West Ham tak boleh nak cakap pasal game tu kalah. Okay. Game tu kalah kita nampak yang lebih sebenarnya Arsenal lebih kental lagi. Okay, dari segi defense. Dan pertemuan Leeds dengan Arsenal, aku boleh katakan penguasaan lebih pada Arsenal. Dan game tu kita boleh nampak Smith Rowe ada jaringan gol dia. Okay, aku sendiri ada Lacazette. Lacazette ada assistnya. Yes, dua player yang aku rasa boleh dibawa masuk juga dalam game ni. Okay, game week ke-19 ni. Cuma game week ke masih lagi boleh pegang. Kedua-dua player ni aku rasa boleh pegang lagi untuk game ke-20. Cuma masuk game week ke-21 aku rasa boleh berfikirlah bertemu dengan Man City macam mana. Pertemuan first pun kita dah tahu macam mana Arsenal bertemu dengan Man City. Inilah kekalahan first sebenarnya Arsenal masa musim ni, okay, dengan Man City yang agak tinggi 5-0 tak silap aku. Okay. Kemudian kita masuk play keempat. Okay, play keempat aku dekat sini adalah defend. Okay. Iaitu Telles. Alex Telles. Okay. Aku rasa betul Alex Telles. Okay. Untuk Telles pula, aku dah nampak benda ni daripada game week ke 16 lagi. Okay. Game week ke 15, 16. Masa start daripada masuknya manager baru menu masa tu, iaitu siapa nama mamaknya, aku kadang-kadang lupa juga nama dia ni. Okay. Masuk je Ralf Rangnick. Okay, aku nampak sedikit perbezaan formation dekat sini. Penggunaan Shaw dengan Wan-Bissaka tak banyak digunakan dalam game-game EPL. Aku nampak pertemuan dia lebih banyak pada game-game UEFA game, okay, game yang selain daripada tu. Okay, aku rasa agak nice juga. Okay. Sebenarnya Rangnick buat lah. Pertemuan ni formation yang dia buat tu agak berbeza. Okay, macam korang tahu, okay, dia lebih pada gingi pressing punya manager kan. Okay, jadi penggunaan player dia banyak menggunakan stamina yang agak tinggi. Okay. Kalau tengok sendiri pun daripada formation dia, kita boleh nampak yang menggunakan 4-4-2 tapi lebih banyak pressing, banyak menekan opponent. Okay. Yang itu kita nampak. Telles pada aku agak sesuai. Selain daripada Telles, aku boleh katakan D-Lord pun agak sesuai juga diletakkan dalam korang punya team. Sebenarnya untuk game-game menu ni, aku boleh katakan boleh dijadikan main utama korang untuk ambil player. Dalam beberapa game ni agak sesuai sebenarnya. Bertemu dengan Newcastle depan ni, bertemu dengan Burnley, bertemu dengan Wolf, Aston Villa. Setakat nak letak 3 player. Tapi itulah, aku kena pastikan lah yang 3-3 game-game yang Man U ada ni ada menangnya. Kalau contoh, sebab kita tahu yang Man U buat masa ni kemenangan dia tak berapa besar, okay, dalam setiap game. Aku boleh katakan menang pun semenjak Rangnick ambil ni hanya 1-0. Tak ada lebih daripada start Rangnick ambil, okay, Man U kemenangan dia hanya banyak pada 1-0. Last game bertemu dengan Arsenal pun masa si siapa pegang ni? Masa Michael Carrick pegang, okay, 3-2 itu pun ada bolos, okay. Tapi tak ada lagi bolos. Ada bolos untuk Rangnick masa pegang untuk MU ni hanya game-game yang bertemu dengan Young Boy masa tu, okay.
game tu seri satu sama. Okay. Dan aku nampak agak bagus sebenarnya. Bila contoh Ragnik ambil ni. Perubahan agak berbeza sikit dekat defense. Okay. Cuma ada kalau kau tanya aku cuma mungkin kalau kau tanya aku untuk menu untuk center back, aku rasa Ragnik tak ada pilihan lain. Okay. Yang ada pada dia hanyalah Harry Maguire dengan Vito Lindelof. Okay. Itu pilihan yang pada aku agak ada pada dia. Okay. Untuk game bertemu dengan Young Boys sebelum ni, UEFA Champion League tu, aku boleh katakan Ragnik masih lagi dalam game week bertemu Young Boys tu tak nampak Maguire. Nampaknya Maguire digunakan dalam PL. Nampak yang untuk melawan Young Boys tu aku boleh nak katakan Matic dengan Bailey yang berada dekat centre back. Jadi kita boleh tengok perbezaan kat sini tau sebenarnya. Penggunaan Ragnik dalam formation dia agak berbeza sikit bila masuk UEFA game, bila masuk. Ini yang aku cakap pemilihan player kena ada dari setiap manager. Sebab dia terlibat banyak game. Okay. Game UEFA lagi, Champion League lagi, game EPL lagi. Jadi tak boleh nak digunakan 100% yang player yang ada. Jadi aku boleh katakan Telles agak sesuai sebenarnya untuk game week minggu ni. Okay, bertemu dengan Newcastle minggu ni. Dari segi statistik, 1 shoot, 1 on target, 0.15 expect goal, 1 kipas, 0.16. Cuma aku tak yakin sikit pasal player-player menu ni bila dia tengok pada formation lah. Sebab biasanya kita tengok macam Chelsea, macam Liverpool, okay, macam tim-tim yang menggunakan 3 defense. Macam contoh Chelsea kita boleh nampak situ ada Rudiger, kita ada Christensen, kita ada Aspi yang berada kat bawah, satu lagi Thiago Silva yang berada kat bawah dekat 3 defense tu. Dan 2 player yang digunakan untuk defense selain tu adalah macam James, Alonso, Chilwell yang lebih banyak kepada attacking. Okay. Itu yang kita nampak perbezaan dia. Macam kita boleh tengok pada Conte sendiri pun menggunakan formation yang sama juga. Cuma bila guna cara Ragnik ni hampir boleh kata sepenuhnya dia gunakan tenaga stamina yang ada pada player yang ada lagi-lagi midfield lah. Okay. Stamina kena tinggi. Okay, daripada Ragnik punya game. Pressingnya agak tinggi. Jadi kita boleh nampak kat sini kalau kau tanya aku untuk Telles mungkin kalau kau tanya aku lebih banyak kepada defense. Okay, lebih Dilot pun banyak kepada defense. Jaranglah kita nampak kipas yang agak tinggi, shoot yang agak tinggi, on target yang agak tinggi. Jarang. Okay. Tapi agak sesuai sebenarnya. Untuk beberapa game yang ada ni agak sesuai sebenarnya untuk Juan Telles. Okay. Ini 4 player yang aku dah sebut. Kemudian kita masuk 2 player lagi. Okay, 2 player ni aku rasa agak berbeza sedikit dengan pilihan korang. Okay, tapi mungkin dari segi global aku tak pasti. Tapi aku merasakan 2 player ni agak kena ada juga dalam tim korang. Sekiranya satu guna free hit lah. Okay, ataupun ada yang nak guna wildcard. Wildcard kalau ada yang guna wildcard lagi mungkin boleh digunakan juga untuk beberapa game ni. Okay, antaranya 2 player ni adalah aku sekalikan lah. Okay. Sorry kali minggu ni aku tak letakkan forward. Okay, aku tak nampak minggu ni forward sebenarnya. Untuk 2 player ni, De Bruyne dengan Kovacic. Apa aku kata Kovacic? Okay. Chelsea sendiri ada masalah pada dari segi game yang bertemu dengan Wolves ni kita nampak macam mana agak tumpul okay, attacking untuk Chelsea. Dan tengok pada game pertemuan Chelsea bertemu Wolves tu, aku boleh katakan kat mana player midfield? Mana player midfield untuk Chelsea ni? Tak nampak bro, memang aku tak nampak. Dan kita boleh tengok dalam line up untuk Chelsea ni Chalobah sendiri berada dekat midfield. Okay. Biasa ni kita boleh nampak Chalobah ni lebih kepada defend. Okay. Jadi kita boleh nampak kat situ
kekurangan attacking dalam Chelsea. Okay, mungkin disebab kalau aku tanya aku player yang injured, yang ada sekarang pun pada aku, yes, kalau aku tanya aku, Chelsea agak kurang sikit pada midfield. Okay, sekarang buat masa. Jadi kepulangan Kovacic pada agak sesuai sebenarnya untuk diletakkan dalam korang punya game sekarang, korang punya team sekarang. Okay, kita tengok pada Chelsea punya player yang injured, confirm injured. Okay, Harvard injured. Okay, Loftus Check pun tanda kuning. Okay, Ziyech pun yang baru ni pun tanda kuning. Hudson-Odoi pun kuning. Lukaku buat masa ni nampak macam kuning tapi 75% juga. Okay, Werner pun sendiri injured lagi. Jadi masalah sebenarnya pada Chelsea sekarang, lagi-lagi midfield. Untuk defend pada aku masih lagi okey. Ada James, ada Rudiger, ada Thiago Silva, Alonso, Aspi. Yang injured, betul-betul injured adalah Chilwell. Okay, Christensen pun tanda kuning. Jadi masalah sedikit pada Chelsea punya player. Ini adalah pada, kalau tanya aku, penggunaan player yang digunakan memang 100%. Kalau kau tanya aku memang stamina lah. Tapi dari segi attacking, bila contoh player-player ni ada, agak nice sebenarnya. Memang cantik. Cuma kurang pada finishing. Finishing tu yang kurang. Jadi pemilihan aku pada aku kali ni adalah Kovacic. Yes. Kalau kau tanya aku, banyak game yang dia tak terlibat. Untuk game week yang 18 ni pun hanya tak silap aku 25 minit je bermain. Tapi aku mengharapkan minggu ni dia main lah. Okay, sedikit perbezaan kat sini. Okay, kita boleh nampak mungkin tempat Chalobah tu Kovacic akan ambil. Dia akan lebih banyak support tengah. Dia akan lebih banyak pada attacking dan lebih banyak pada attacking dan pengguna dan support juga untuk defend. Okay, untuk De Bruyne pula, De Bruyne. Okay, De Bruyne. Okay, aku tak kisahlah sebut macam mana, tapi kita sebut dalam bahasa Melayu je lah, De Bruyne. Okay. Untuk De Bruyne pula pada aku, ada beberapa game, dalam beberapa game ni pada aku agak nice juga sebenarnya untuk De Bruyne. Yes, harga yang agak tinggi 11.9 pada aku agak tinggi. Okay. Dalam dalam EPL sekarang pun 50 poin saja dalam FPL. Okay. Kemudian apa ni, daripada minute play untuk game week last tu 18 pun pada aku 90 minit main. Okay. Kejap kita tengok. Okay, start daripada game week ke-15 sampai game week ke-16. Okay, 2 game week tu hanya lebih kurang 23 minit, 16 minit je. Okay, start daripada game week 17, 18, kita nampak De Bruyne agak bermain 90 minit. Adakah minggu ni akan De Bruyne sekali lagi? Okay, bertemu dengan Leicester City. Okay, game yang kau boleh katakan agak menarik sebenarnya. Okay, sebab pertemuan dua ni aku boleh katakan ada kemenangan dan ada kekalahan kedua-dua game. Okay. Main dekat home. Okay, mesti main dekat home. Dari segi pertemuan dan dia bertemu dengan Leicester, aku boleh katakan lebih berpihak kepada Man City. Okay. Dalam 4 game yang ada sebelum ni, last latest yang main 11 bulan 9 hari tu, menang Man City. Kemudian pertemuan sebelum tu adalah Community Shield yang menang Leicester City. Okay, Leicester menang masa tu, Talisman punya gol. Okay, dan sebelum tu untuk game EPL musim lepas, kita boleh nampak ada satu kemenangan dan ada satu kekalahan juga Man City. Ada satu kemenangan dan satu kemenangan juga kedua-dua game ni, kedua-dua tim ni. Aku boleh katakan tim ni agak, perlawanan ni agak balance. Okay, tapi dari segi performance yang ada sekarang ni, aku boleh katakan game ni aku boleh katakan Man City. Okay. Dari segi player yang ada, condition yang ada pada player Man City sekarang agak bagus. Okay, player yang agak strong, condition yang agak bagus. Tapi aku nampak untuk Leicester City ada sedikit permasalahan kat sini. Okay. Walaupun kita tahu Leicester sendiri ada beberapa game sebelum ni dah postpone, cancel. Jadi lebih, aku rasa lebih
berpihak dari segi tu aku boleh katakan Leicester City ada advantage sikit lah. Okay. Um, ada masa-masa yang dia berehat iaitu waktu COVID. Okay. Um, kalau ikutkan game week ke 17 tak ada, Leicester City tak main. Boleh katakan 2 game week. Okay. Advantage sikit pada Leicester. Kemudian minggu ni game week ke 19 dia bertemu dengan Man City. Game yang pada aku agak seronok juga sebenarnya. Tapi dari segi pemilihan player macam biasa, Pep kita tak boleh nak jangka player tu main. Kena pula, okay, game week yang ada sekarang ni dekat sangat. Game week ke-19 dan game week ke-20. Dekat sangat bro. Hari Ahad close pukul tadi sebelum Liverpool punya game cancel pukul 7, okey. Tapi bila tu dah cancel ni dalam pukul 9.30, okey. Game week tu hari Ahad close 9.30 malam, okey, dekat sini waktu Malaysia 9.30 malam. Kemudian next game week ke-20 tu tak silap aku pukul 7 hari Selasa. Nampak? Dia punya gap tu agak dekat. Jadi pemilihan manager-manager yang ada ni, yes, aku terus terang pada korang, memang agak berbeza. Okay. Itu aku cakap, untuk free hit mungkin kena berfikir balik sama ada korang betul-betul nak ambil atau free tu. Cuma bila free hit tu kita tak ada hit apa-apa. Cuma untuk game week akan datang ni, okay, kita tahu yang game cancel, kita boleh tengok sini sekali lagi. Game cancel Liverpool dengan Leeds. Adakah berbaloi sekiranya korang gunakan free hit waktu sekarang untuk game week ke-20, korang tetap juga ada player yang ada, sedangkan game tu sebenarnya tak berjalan, postpone juga, cancel juga. Contoh macam Liverpool punya Leeds, macam aku ada 3 player Liverpool, okay. Ada 1 player Leeds, okay. Aku ada Rafinha, aku ada Salah, aku ada Arnold, kemudian aku ada Alisson. 4 player kat situ. Jadi selepas masuk je game week ke-20, aku ada balik dia orang dalam team aku. Sedangkan dia orang pertemuan game week ke-20 tu confirm silap-silap tak main. Okay, itu yang aku kena fikir sekarang. Okay, pertemuan dia orang antara selepas ni akan bertemu Leicester City. Okay, game week ke-20. Macam Wolf dengan Watford, aku ada Dennis dengan Makal tu. Okay, minggu ni dia tak main. Okay, tapi untuk game week ke-20, Makal akan bertemu dengan Wolf akan bertemu dengan Arsenal. Kemudian Dennis, Watford akan bertemu dengan West Ham. Yes, kena fikir balik. Okay, 6 player. Kalau aku tukar 3 saja player, okay, 3 saja, tukar 2 player lah contohnya. 2 player yang aku tukar, aku rasa masih lagi berbaloi lagi kalau aku tukar dengan 2 player, iaitu yang ada sekarang ni. Kalau ikutkan, sekiranya aku keluarkan Salah, sekiranya aku keluarkan Alisson, sekiranya aku keluarkan Dennis, sekiranya aku keluarkan Arnold, okay, kat situ ada 4 player yang betul-betul tak main. Tapi dalam aku punya first E aku masih lagi ada Makal, masih lagi ada Rafinha yang confirm tak main. Okay. Dan dalam team aku sendiri pun aku ada Walker. Okay. Mamat ni pula injured. Antonio pun kita nampak macam team tu pun akan bermasalah juga. Okay. 75% juga main. Yes, kalau ikutkan 2, 4 ni confirm. Okay, 1, 2, 3, 7 player. Bro, takkan aku nak hit sampai 8. Okay, jadi kita kena tunggu untuk live aku akan datang. Okay, sama ada aku nak guna free hit atau tak. Tapi kalau untuk tim-tim yang aku rasa lebih daripada 3 player, lebih daripada 4 player, 3 player lah tu tuan. Okay, 3 player pada aku dah boleh lah, dah guna free hit. 3 player pada aku agak tak berapa nak berbaloi lah negatif 8 tu untuk tolak. Rugi rasanya lagi 4 player ke. Okay, tapi ingat kita ada peluang ada 2 free hit. Okay, tapi dalam masa sama, kalau kita gunakan free hit game week ke-19, kita guna game week ke-20, adakah berbaloi untuk akan datang punya game? Sebab kita tahu game panjang lagi bro. Okay, game panjang lagi. Kita ada baru masuk game week ke-20 sekiranya penggunaan free hit dua-dua tu. Jadi ada lebih kurang 18-19 game lagi yang kita kena tempuh, dan kita tak tahu situation tu macam mana lagi. Jadi kita fikir, okay, kena fikir. Setakat orang kata 3 player korang yang tak bermain,
masih lagi dalam tu masih ada lagi 11 player boleh main pro, tak payah. Kalau tanya aku tak perlulah korang nak guna free. Yang lebih daripada 3 4 ke aku rasa agak sesuai lah nak guna. Jadi kita akan cerita benda ni untuk akan datang. Okey, ke 6 player ni aku dah sebut. Okey, jadi macam sebelum ni aku meletakkan 6 player, 2 player yang menjadi, kadang 3 player, 4 player. Jadi 6 player yang ada ni mungkin kalau kau tanya aku mengharapkan semua main lah. Okey. Lagi-lagi Fona, lagi-lagi Kovacic, lagi-lagi De Bruyne. Antara 3 player yang aku mengharapkan betul-betul main. Okey. Ada kemungkinan kau tanya aku mungkin aku guna free hit. Okey, jadi kita tunggu untuk setengah jam sebelum close insya-Allah atau 45 minit sebelum close kita akan on live macam biasa. Jadi guys, itu saja untuk hari ni. Okey, jadi kita jumpa dalam next video, next live. Terima kasih pada korang yang dah subscribe. Okey, terima kasih pada korang yang dah komen, dah bagi pendapat. Jadi kita jumpa dalam Ahad. Okey, insya-Allah. Okey. Sebelum 9.30. Okey. Okey guys, assalamualaikum. Aku Amy bro. Bye.